Muhyiddin kaitkan subsidi diesel bersasar dengan pinjaman IMF. Ini jawapan Rafizi. Muhyiddin gagal memalukan Anwar Ibrahim kemarin. Dia cuba mengaitkan IMF dengan diesel subsidi bersasar. Tapi apa yang tak disangka, perkara itu telah pun menghancurkan dan memakan diri Muhyiddin sendiri. Disangka boleh mempengaruhi pengundi, tapi nampaknya lebih memudaratkan beliau. Pertanyaan pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu kempen ceramah mega PN di Sungai Bakap kemarin yang bertanyakan, sama ada pelaksanaan penyasaran subsidi diesel mempunyai kaitan dengan pinjaman tabung kewangan antarabangsa IMF, menarik perhatian Rafizi Ramli. Menteri Ekonomi itu menemplak pihak pembangkang berhubung isu tersebut, memandangkan tidak timbul soal pinjaman IMF kerana Malaysia bukannya diambang muflis. Tegasnya, hanya negara yang berada di ambang bankrupt dan tidak mampu lagi membayar hutang sahaja yang akan mendapatkan bantuan keuangan IMF. Kamu tak boleh pergi ke IMF kalau kamu boleh bayar hutang, kata Rafizi. Ada Malaysia nak bankrupt sekarang? Ada kita tak boleh bayar hutang, kata Rafizi. Tak timbul soal IMF. Kalaupun ada orang gila nak pinjam IMF, IMF akan kata, kamu gila, kata Rafizi. Kamu tak boleh pinjam daripada kami, iaitu IMF, kerana kamu masih lagi ada duit, kata Rafizi lagi. Negara yang pergi kepada IMF hanyalah negara yang sudah nak bankrupt, baru boleh pergi kepada IMF, katanya lagi. Rafizi berkata demikian pada ceramah perpaduan sempena pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap di Taman Tasik Indah, Simpang 4 malam tadi. Berbaki lagi 5 hari tempoh berkempen PRK Sungai Bakap yang merupakan satu daripada 3 kerusi Dewan Undangan Negeri di bawah Parlimen Nibung Tebal. Kerajaan Perpaduan diwakili bekas pengarah Institut Amiduddin Baki, Cawangan Utara, Dr. Johari Arifin, 60 tahun sebagai calon. Beliau akan berentap dengan calon Perikatan Nasional PN, Abidin Ismail, 56 tahun yang juga naib yang di-Pertuan PAS Nibung Tebal. Seramai 39,279 pemilih layak mengundi dalam PRK Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap yang terdiri daripada 39,222 pengundi biasa dan 57 anggota polis. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 2 Julai ini bagi tarikh mengundi awal dan 6 Julai sebagai hari mengundi. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan ialah tindakan Muhyiddin mengaitkan isu subsidi diesel bersasar dengan pinjaman IMF. Kita di Malaysia tak mahu tambah hutang lagi. Hanya orang gila yang mau tambah hutang lagi, kata Rafizi. Dan hanya orang gila yang tiada pasal-pasal nak pula datang jumpa IMF buat pinjaman. Dah pun tahulah kan. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ni. Salam sejahtera. Pilihan Raya Sungai Bakap sudah menghampiri penamatnya. Sudah hampir penghujungnya. Tapi ini saya kongsikan dengan anda. 5 kenyataan lawak seminggu kempen Pilihan Raya Negeri PRK Sungai Bakap yang dikatakan oleh Perikatan Nasional. 5 kenyataan lawak seminggu kempen Perikatan Nasional PRK Sungai Bakap. Share video ini pastinya akan menarik perhatian. Pelbagai kenyataan lawak yang menjadi bahan sindiran orang ramai muncul sepanjang seminggu kempen yang dilaksanakan.
Perikatan Nasional PN pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap. Berikut 5 kenyataan lucu Perikatan Nasional setakat ini, sekaligus dilihat membuka mata pengundi Sungai Bakap pada 6 Julai depan untuk memilih wakil rakyat bukan badut pada 6 Julai depan. Nombor 1. Calon Perikatan Nasional PN ada ISO 14001. Lawak paling diingati sepanjang sejarah demokrasi di negara ini apabila calon bertanding diwar-warkan memiliki sijil pertubuhan antarabangsa untuk piawaian ISO 14001. Sehingga ramai netizen kata, calon Perikatan Nasional ini kilang ke? Sampai mereka kata, Tuan Ibrahim Tuan Man ni pernah jadi Menteri Alam Sekitar, tak tahu apa-apa tentang ISO ke? Kata mereka. Kenyataan lawak yang kedua. Kerja di syarikat yang sudah 2 tahun tutup. Saya serah pada Allah. Netizen ni zaman moden ni jangan disangka mereka ni bodoh. Netizen zaman moden ni pintar-pintar. Semua maklumat ada di hujung jari. Oleh sebab itu, mereka menyiasat kandungan resume pekerjaan daripada calon Perikatan Nasional sehingga mereka menemui bahawa kerja di syarikat yang sudah 2 tahun tutup, pekerjaan yang dibuat dalam pernyataan pribadi calon Perikatan Nasional menunjukkan kononnya dia bekerja di syarikat yang sudah 2 tahun tutup. Tapi itulah netizen jumpa dan bila ditanya, saya serah pada Allah. Tak tahulah apa maksudnya. Mungkin serah pada kerana menipu mumpung. Tak tahulah. Nombor 3. Sudah seminggu kempen. Manifesto mana? Kita tunggu pimpinan, katanya. Ini kenyataan lawak jenaka yang ketiga. Apabila selepas seminggu kempen, manifesto pun tiada. Bila ditanya, jawapan daripada calon Perikatan Nasional, kita tunggu pimpinan. Jadi semua keputusan itu pimpinan yang buat ke? Jadi kalau begitu susahlah. Rakyat di Sungai Bakap susahlah kalau begini kan. Ada pemimpin yang tunggu pimpinan semata-mata. Kenyataan lucu, lawak jenaka yang keempat yang telah dikeluarkan oleh Perikatan Nasional kempen seminggu di PRK Sungai Bakap ialah moto tersadai sebab diesel naik harga. Itu pernyataan Tuan Ibrahim Tuan Man. Ini paling lucu lah kan. Sampai netizen kata sejak bila pula ada motosikal guna minyak diesel sehingga dikaitkan dengan peningkatan minyak diesel. Agak-agaklah kalau nak cerita-cerita, nak reka cerita Pak Lebay, kata netizen. Mereka menemplak Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai seorang yang pakar mereka cerita, tapi pakar juga memalukan diri sendiri. Sudahlah isu ISO belum selesai, datang pula dengan cerita moto tersadai sebab diesel naik harga. Dan yang kelima, isu yang kelima yang paling lawak sekali ialah menuduh Perdana Menteri Anwar Ibrahim melantik penasihat IMF di Kementerian Keuangan. Adun Sungai Burong memfitnah. Wah, ini memang paling lawak jenaka lah kan. Tiada sudah isu lain, tuduh Anwar Ibrahim lantik penasihat IMF. IMF ni tabung keuangan antarabangsa di Kementerian Keuangan. Sejak bila pula Anwar Ibrahim nak tebuh ni? Ini Adun Sungai Burong memfitnah, kata laporan ini. Jadi saudara, itulah 5 kenyataan lawak seminggu kempen pilihan raya PN di Sungai Bakap. Salam sejahtera. Yang ini paling menarik. Adakah PAS mahu masuk semula kerajaan? Yang kalau itu betul-betul berlaku, UMNO lah yang menjadi talian hayat
PAS jadi kerajaan semula. Wah, dan netizen kata, pemerhati politik kata, PAS ni mungkin sudah ketagihan. Terutama pemimpin-pemimpin mereka yang pernah jadi menteri, menikmati betapa mantapnya jadi menteri. Uang yang banyak, gaji yang banyak, allowance yang banyak, kehormatan yang banyak, kuasa yang banyak yang tak pernah mereka nikmati ketika menjadi pembangkang. Sekarang ini mereka dah ada pengalaman betapa nikmatnya menjadi kerajaan. Jadi, ulasan bahawa UMNO talian hayat PAS jadi kerajaan ada kebenarannya. Namun, adakah UMNO akan jadi bodoh untuk dipatuk 2 kali? Karena sebelum ini UMNO dah pernah dipatuk oleh PAS. PAS meninggalkan UMNO secara diam-diam, membuat kejutan, perbincangan, rundingan dengan Bersatu sehingga terbentuknya Perikatan Nasional. Ketika ditanya mula-mula, mereka jawab apa? Nafikan. Tapi akhirnya jadi pula ahli Perikatan Nasional pada masa yang sama masih berkahwin dengan UMNO. Jadi curi-curi kahwin dengan orang lain baru, tak pernah beritahu istri yang pertama yaitu UMNO. Sedar-sedar saja sudah dikhianati. Kalau itu dalam dunia nyata, UMNO ni boleh dah minta cerai talak 15. Sampai begitu sekali, kena kesedihan lah kan, ditipu, dinafikan. PAS masih mengharapkan UMNO bersama parti itu dan bersatu merealisasikan impian membentuk kerajaan. Kerana sedar tidak lama lagi, tidak lagi dapat meyakinkan pengundi bukan layu, kata penganalisis politik. Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya berkata, beliau bersetuju dengan kenyataan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dalam temu bual khas dengan FMT yang PAS tidak boleh memerintah sendiri. Sehubungan itu, parti dipimpin Hadi Awang berkenan perlu mencari rakan kerjasama meraih kemenangan di lebih banyak kerusi Melayu selain Bersatu meneruskan Perikatan Nasional PN dengan alternatif terbaik adalah UMNO. PAS dilihat masih mengharapkan UMNO untuk bersamanya dan bersatu dalam merealisasikan cita-cita membentuk kerajaan. Tapi ramai yang tak setuju kalau UMNO menyertai Perikatan Nasional PAS bersatu. Ini kata mereka, sedangkan sekarang pun sudah sukar untuk pembahagian kerusi. Bayangkan kalau 3 parti yang bertemakan Melayu Islam ini bergabung. Macam mana agak-agaknya celarunya mereka dalam perebutan kerusi? Pasti Bersatu akan menuntut. PAS akan menuntut. Las-las, apa yang UMNO dapat? 2-3 kerusi saja untuk ditandingi. Itukah yang disebut dapat menyelamatkan UMNO? Itu namanya menjahanamkan UMNO. Kalau UMNO hanya dapat 3 kerusi ditandingi, macam manalah kadar kemenangannya? Las-las yang sedikit bilangan pengundi Melayu Islam, mungkin itulah yang akan diperoleh oleh UMNO dan besar kemungkinan kalah. Kawasan yang boleh menang pasti Bersatu sebagai abang long pertama yang akan mahu. Apalagi PAS. Pengundi Cina dan India sokong PKR, DAP dan Amanah. Mereka juga mula selesa dengan kerjasama Pakatan Harapan bersama UMNO. Katanya kepada FMT sambil menjelaskan, PAS juga sukar meraih undi komuniti Sabah serta Sarawak. Mereka sukar menerima dasar PAS. Lebih-lebih lagi, Hadi pernah buat komen jelik terhadap pengundi Dayak Sarawak yang sukar dimaafkan penduduk pelbagai kaum. Selagi PAS dipimpin Hadi, selagi itulah Sarawak menolak untuk bentuk kerjasama dengan PAS, katanya. Semalam dilaporkan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata, PAS tidak akan dapat membentuk kerajaan persekutuan bersendirian memandangkan popularitinya terhad di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Selepas PRU 15, PAS mengetuai blok pembangkang dengan menguasai
43 kerusi parlimen dan Bersatu 35, Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Malaysia Timur menguasai 153 kerusi. Bill Bala dari Universiti Malaysia Sabah pula berkata, PAS berdepan tugas berat menawan Putrajaya jika tidak mendapat sokongan pengundi Sabah dan Sarawak. Katanya, ideologi politik PAS tidak dapat diterima oleh pengundi Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Gabungan Parti Sarawak GPS. Maka, cita-cita PAS untuk menawan Putrajaya tidak mungkin tercapai secara bersendirian. Katanya, UMNO talian hayat PAS jadi kerajaan. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. PAS ni dah nak buat apa? Perikatan Nasional ni nak dah sampai ke mana terdesaknya nak menang di PRK Sungai Bakap. Sampai PAS terpaksa guna nama UMNO untuk tarik undi. Sampai begitukah teruknya mereka sekarang ini? Seorang pemimpin PAS mengajak ahli UMNO menyokong Perikatan Nasional PN, termasuk pada PRK Sungai Bakap untuk menyelamatkan parti itu. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari mendakwa, ini kerana pemimpin Pakatan Harapan PH terutama DAP tidak mahu melihat UMNO menjadi parti besar seperti dahulu. Saudara, ini hanya satu spekulasi, naratif yang selalu mereka buat. Bagaimana pula kalau tiba-tiba PAS berada dalam kerajaan itu? Adakah PAS berani berkata seperti ini? Mereka menggunakan isu DAP dan UMNO untuk melaga-lagakan mereka dan untuk menarik perhatian para pengundi. Itulah sikap PAS apabila bertanding mana-mana PRK, mereka suka melaga-lagakan di dalam parti komponen tanpa menggunakan isu yang tepat. Isu yang tepat yang sepatutnya dibuat oleh mana-mana parti, tak kiralah kerajaan atau pembangkang, ialah mereka sepatutnya bercerita tentang bagaimana memajukan, menyelesaikan masalah dalam kawasan itu. Jauh sekali memainkan masalah nasional. Kata Rafizi, Perikatan Nasional dah hilang arah. Modal politik mereka adalah modal politik yang tidak tepat. Mereka hanya bercakap isu nasional, tapi isu setempat mereka tiada. Tiada isu setempat yang mereka boleh gunakan. Cuba menggunakan isu setempat berkaitan air, mereka pula kena sendiri. Perikatan Nasional Tuan Ibrahim Tuan kena ludah sendiri, meludah ke langit cuba salahkan kerajaan, terkena pula di muka sendiri. Nah, itu sebabnya mereka tak berani lagi guna isu semasa yang melibatkan isu setempat. Mereka hanya suka gunakan isu persekutuan, isu nasional, kerana itu ramai yang tidak difahami sepenuhnya oleh rakyat setempat. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari mendakwa, ini kerana pemimpin Pakatan Harapan terutama DAP tidak mahu melihat UMNO menjadi parti besar seperti dahulu. Sebenarnya saudara, kalau nak fikir balik semula, siapa yang pernah cuba mahu mengharamkan parti bersatu? Anda jawab sendiri. Orangnya ada di mana? Orangnya ada di mana? Yang cuba menyelamatkan UMNO daripada diharamkan ialah Anwar Ibrahim bersama Lim Guan Eng. Kata Anwar Ibrahim, walaupun mereka tak sehaluan masa itu dengan UMNO, dia kata tidak perlu diharamkan. Tidak perlu diharamkan, kata Anwar Ibrahim. Tapi ada tu penasihat siapa, kamu carilah sendiri. Siapa penasihat tu yang berusaha mati-matian nak mau mengharamkan UMNO. Disokong pula oleh seorang lagi pemimpin daripada sebelah. Jadi janganlah membuat anggapan kononnya DAP, kerajaan PH nak hancurkan UMNO. Yang sebenarnya pernah terbukti mahu hancurkan UMNO itu bukan DAP, bukan PKR, bukan Amanah, bukan Pakatan Harapan. Tapi Anda carilah siapa orang itu daripada sebelah, daripada pembangkang. Dakwa Fadli lagi, UMNO tidak akan bangkit selepas berada dalam kerajaan perpaduan. Itu pun cerita bohong dan bodoh. Sebenarnya,
berada dalam kerajaanlah UMNO boleh bangkit semula. Kalau UMNO berada di pembangkang, ramai yang mengatakan, terutama pengikut penganalisis politik, pemerhati politik kata, kalau UMNO tidak berada dalam kerajaan, silap-silap hari bulan UMNO sekarang hanya tinggal cerita, tinggal kenangan. Tapi oleh kerana mereka berada dalam kerajaan, mereka kini makin hari makin dilihat relevan, menonjol di dalam kerajaan, menjadi semak imbang dalam kerajaan. Yang gagalnya itu ialah Perikatan Nasional. Mereka gagal menjadi pembangkang untuk semak imbang dalam kerajaan. Jadi betullah, setujulah ramai orang bahawa PRK Sungai Bakap PAS terpaksa guna nama undi UMNO, terpaksa guna nama UMNO untuk tarik undi. Tak boleh guna nama Bersatu ke? Gunalah parti Bersatu. Apa ni? Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel ini. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, mohon bantuan anda tekan butang subscribe, share video ini supaya dapat membantu channel ini lebih bangun dan bangkit. Tak mahu pisang berbuah dah kali, PAS Gua Musang harap tanding Nenggiri. Netizen dan para penganalisis politik mula mengesan. Berlaku sudah perebutan kerusi antara PAS dan Parti Bersatu. Selepas kepimpinan Bersatu gagal mengawal ahli-ahli parlimennya daripada terus menyokong Anwar Ibrahim, mula timbul spekulasi menunjukkan bahawa PAS mula hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Muhyiddin Yassin, kepimpinan daripada Parti Bersatu. Ditambah pula, sebenarnya dalam Perikatan Nasional, kuasa sebenar terletak pada PAS kerana PAS sebenarnya yang paling memiliki banyak kerusi. Patutnya, pengerusi Perikatan Nasional harus diketuai oleh PAS. Whip pembangkang juga patut diketuai oleh PAS. Tetapi semuanya telah pun diambil, diberikan kepada Parti Bersatu yang telah dilihat mula hilang kawalan terhadap ahli-ahli parlimennya sendiri. Ditambah lagi dengan beberapa isu lain yang juga kini mewarnai politik Malaysia, termasuklah spekulasi kononnya PAS nak masuk kerajaan perpaduan. Setelah perkara-perkara itu mula menjadi panas dan tular, nampaknya PAS sudah menjadi takut apabila dia kata tak mahu pisang berbuah dah kali. Jadi PAS Gua Musang harap tanding Nenggiri. Maksud tak mahu pisang berbuah dah kali ini ialah PAS tidak mahu lagi dan tidak rela lagi melihat kerusi yang dimenangi Parti Bersatu menggunakan logo Parti PAS boleh mengkhianati Perikatan Nasional. Jadi mereka tak mahu lagi itu berlaku. PAS Gua Musang berharap calonnya diberi laluan bertanding PRK Dun Nenggiri dengan alasan kebimbangan pengundi episod peralihan sokongan berulang jika Wakil Rakyat Bersatu diletakkan. Yang dipertuanya Azman Ahmad mendakwa tindakan Muhammad Azizi Abu Naim dari Bersatu berpaling tada selepas menang memberikan kesan di kalangan pengundi di kerusi terletak di bawah Parlimen Gua Musang berkenan. Parlimen itu turut diwakili Azizi yang kini menunggu keputusan Speaker Parlimen Johari Abdul sama ada beliau perlu mengosongkannya atau sebaliknya. Susulan notis dikemukakan Bersatu pada 20 Jun lalu. Akibat tindakan itu, pengundi rasa ragu-ragu. Mereka yakin dengan wakil PAS berbanding segelintir dari Bersatu yang terbukti ada melompat Azizi alih sokongan. Jadi mereka bimbang berulang di Nenggiri. Bagaimanapun saya tak kata semua wakil rakyat Bersatu kaki lompat. Ada ramai yang bagus, kata Azman kepada FMT. Memang betul dalam Parti Bersatu tu semuanya daripada isu kaki lompat. Muhyiddin sendiri pun daripada Parti UMNO. Azmin Ali paling sahlah
orang yang telah lompat parti daripada PKR, mengkhianati parti PKR dan menyertai Bersatu. Azman menyerahkan perkara itu kepada pemimpin parti dan tidak akan memboikot jika Bersatu kekal bertanding di kerusi terbabit. Jumat lalu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata, Bersatu bersedia meletakkan calon Perikatan Nasional di kerusi terbabit yang dirampas BN pada PRN Ogos lalu. Azizi yang bertanding di bawah logo PAS ketika itu menewaskan Abdul Aziz Yusuf dari BN dengan majoriti hanya 810 undi. Dewan Undangan Negeri Kelantan mengumumkan kekosongan luar jangka kerusi itu berkuat kuasa 19 Jun lalu selepas Bersatu menyerahkan notis pelucutan keahlian Azizi. Wakil rakyat penggal pertama itu antara 7 ahli parlimen dan adun Bersatu mengalihkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Mulanya mahu malukan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Mulanya nak malukan kerajaan Pulau Pinang. Tapi akhirnya perkara itu telah memalukan diri sendiri. Cuba ajar itik berenang, rupa-rupanya sendiri tak pernah berenang. Cuba nak malukan orang, rupa-rupanya sendiri malukan diri sendiri. Nak tuding orang lain, rupa-rupanya ada 4 jari, 3 jari lagi menuding diri sendiri. Ini semua berkait dengan isu air, yang mana Tuan Ibrahim Tuan Man cuba menemplak Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Namun, ini jawapan Rafizi yang paling padu, yang pastinya memalukan diri sendiri Tuan Ibrahim. Apa Tuan Ibrahim buat masa jadi menteri? Itu suara Rafizi terhadap Tuan Ibrahim. Ketika Perikatan Nasional rancak menghentam Kerajaan Persekutuan dengan isu air sebagai naratif kempennya, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli tampil memulangkan paku buah keras kepada rakan sejawatnya daripada PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man. Menteri Ekonomi itu membalas serangan pembangkang berkaitan isu bekalan air di Sungai Bakap dengan mempersoalkan mengapa Timbalan Presiden PAS itu mengabaikan masalah itu ketika menjadi Menteri Air dan Alam Sekitar ketika Perikatan Nasional mentadbir negara selama 33 bulan. Coba kita tanya, yang menjadi Menteri Air dulu tu siapa? Anda jawablah sendiri. Jawapannya Tuan Ibrahim Tuan Man. Bukan Pakatan Harapan, bukan juga Barisan Nasional, bukan kita daripada Kerajaan Madani. Menteri Air ini Tuan Ibrahim Tuan Man. Jadi kalau kita tahu yang Sungai Bakap ini yang dijadikan isu suruh lawan kerajaan kerana calon kita kononnya masalah air tak diselesaikan, itu masalah engkaulah, dulu kau Menteri Air, kata Rafizi, menemplak Tuan Ibrahim Tuan Man. Sebab sekarang kita tahu, seperti diumumkan berkali-kali, masalah air di Sungai Bakap sahaja. Ini masalah utara Semenanjung. Sebab air bukan saja soal pipe. Masalahnya sumber air dah tak ada. Orang makin bertambah, kilang makin banyak. Apabila orang makin banyak, sungai sebanyak itu sahaja, kata Rafizi lagi. Mana ada sungai pandai beranak. Semakin lama semakin cetek dan mendap. Memanglah kebiasaannya. Mana-mana kalau orang semakin ramai, sungai makin cetek, air kurang. Tambah pula cuaca sekarang semakin panas, kata Rafizi. Jadi isunya, semasa kita jadi pembangkang, memang kita tak tahu, bukan kerja aku. Semasa itu, kita duduk kejar segala yang rasuah semua ni. Yang bertanggung jawab merancang dan yang ada maklumat adalah Tuan Ibrahim Tuan Man, kata Rafizi. Kamu tahu bahawa Pulau Pinang tak cukup air. Kamu tahu Perak Utara tak cukup sumber air.
Kamu ada kuasa, apa kamu buat semasa jadi Menteri Air? Soalnya ketika berceramah di Kampung Padang Lalang, Simpang 4 malam tadi. Turut hadir calon Pakatan Harapan Johari Arifin, Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail, dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kun Yew. Untuk rekod, pada Julai lalu, kerajaan dilaporkan bersetuju menyalurkan peruntukan bagi projek penyaluran air di Sungai Perak ke empangan Bukit Merah yang sebahagiannya akan digunakan untuk pembekalan air terawat ke Pulau Pinang. Ia akan disalurkan melalui projek pembangunan Taman Perindustrian Hijau Bersepadu Kerian KIGP yang melibatkan kawasan seluas 1,000 ekar dengan anggaran peruntukan 4 bilion ringgit. Rafizi berkata masalah itu gagal diselesaikan ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan walaupun mempunyai maklumat, tanggungjawab dan kuasa. Sebaliknya, kata menteri itu, Kerajaan Madani mengambil langkah awal ketika melihat keseluruhan masalah air di seluruh Malaysia. Jadi, kalau Perikatan Nasional jadi kerajaan persekutuan 33 bulan, kalau dia dah buat keputusan dulu lagi selesai, hutang dia berhutang, wang dia ambil, tapi kita tak nampak pergi mana wang itu, dan dia sebagai Menteri Air sampai ke sudah tak selesaikan masalah itu, kata Rafizi. Tak sampai 1 tahun Kerajaan Madani ambil alih, tanpa ada PRK Sungai Bakap pun, Anwar Ibrahim suruh. Jadi saya kena ikut. Ini dah berlaku lama dan saya ingat awal tahun lagi, semasa kita melihat keseluruhan masalah air di Malaysia. Yang bising di Kelantan pun kita sedang selesaikan. Yang tak bising sangat di utara tapi berlaku pun kita dah buat peruntukan, kata Rafizi lagi. Jadi sekali lagi saya nak tanya Tuan Ibrahim Tuan Man, orang semasa jadi kerajaan yang kawal duit banyak peruntukan untuk jana wibawa. Kenapa kamu Menteri Air tak tolong penduduk di sini? Sekarang baru nak datang jadi penghasut, kata Rafizi lagi. Saudara, beberapa komen daripada netizen berkait isu ini mengatakan, inilah level menteri, tahap level menteri pembangkang, katanya. Pak Ibrahim tahu tadah air saja, kata salah seorang netizen di ruangan komen. Mr. Sakau kata, nak air ke nak isleh? Dah cukup jumlah, apa kabar menantu tak pulang lagi? Apa Tuan Penasihat Empat Negeri buat? Kalau kali ini Madani menang Sungai Bekap, katanya. Betul, kata Rafizi, kata Laim Guna. Apa Tuan Ibrahim buat semasa dia jadi menteri? Tapi siapa pula adun di situ waktu itu? Kes air ini isu negeri. Kalau isu ini dibawa ke pihak menteri, baru kita boleh suruh Tuan Ibrahim nak jawab. Dah pun, kata beliau. Alahai Kelantan, hampir semua adun dari PAS pun, kata AKJ. Ibrahim ni pun dari Kelantan, tapi tak ada apapun dia buat masa dia pegang Menteri Air dulu. Kamu ni memang memaki hamun, kenapa otak dah masuk air ke, kata AKJ. Deva kata tak perlu buang masa tanya dia, ambil contoh Kelantan dah cukup, senang cerita. Dia orang tak tahu buat apa-apa, kata Deva. Saudara-saudara sekalian, Harimau Satu kata, takkan Rafizi tak tahu, jangan buat wayang lah, katanya. Red Parrot kata, Tuan Ibrahim semasa menjadi Menteri Alam sekitar 33 bulan tak buat apapun. Rupanya ISO pun tak tahu. Motosikal guna minyak apapun tak tahu. Sebenarnya tak layak menteri pun. Menteri cap ayam. Dapat jawatan menteri pun melalui tebuk atap, kata Red Parrot. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Bila sebut Muhyiddin dan Mahathir, pasti anda teringat prestasi mereka. Tak boleh disangkal bahawa sepanjang pemerintahan Mahathir sebagai Perdana Menteri sebanyak 2 kali, banyak sumbangan beliau. Namun demikian, banyak juga perkara-perkara yang sebenarnya agak kontroversi ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Hari ini, patutlah
tidak puas hati prestasi kerajaan Madani. Orang kuat pun Muhyiddin dan Mahathir. Terbongkar sudah siapa orang kuat Institut Masa Depan Malaysia MASA yang mengeluarkan kajian kononnya 58% responden tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan Madani. Yang ini memang lucu, yang ini memang sangat-sangat lucu. Rupa-rupanya ini orang kuatnya. Simakan di laman web rasmi institut itu mendapati pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan pengerusi dan pengasas MASA. Ini satu perkara yang memang lucu. Pastilah kalau Muhyiddin adalah pengerusi kepada MASA, sudah tentu hasil kajiannya akan lebih menjurus kepada Muhyiddin Yassin untuk meng-up-upkannya, untuk menaik-naikkan nama Muhyiddin dan bukannya membuat satu kesimpulan, satu dapatan ataupun satu keputusan diumumkan yang natural. Ianya pasti berat sebelah. Anda pun dapat fikirkan secara logiknya. Sementara itu, seorang lagi pengasas ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan pemegang amanah antaranya ialah Datuk Dr. Razidin dan juga Naib Presiden Bersatu. Mengulas status MASA, pemerhati politik Najib Bakar mempersoal hasil kajian yang turut merumuskan bahawa ekonomi negara menjadi semakin merucing itu. Institut Masa Depan Malaysia Perikatan Nasional sebenarnya Institut Masa Depan Malaysia ataupun MASA itu ialah Perikatan Nasional. Itu rumusannya, mudah sahaja, kata pemerhati politik Najib Bakar. Jawab servis sendiri guna Saitro, seorang 10 akaun agaknya sindir beliau lagi. Pastilah mereka akan membuat satu kajian responden yang akan merumuskan keuntungan untuk mereka. Cubalah buat natural baru kita tahu. Najib turut berkongsikan gambar pejabat MASA yang beralamat di Jalan Ara dekat Bangsar di Ibu Negara. MASA mendakwa kajian yang dijalankan melibatkan 1,920 responden berumur 18 tahun ke atas di Semenanjung Malaysia. Mereka kononnya ditemu bual mengenai isu-isu semasa ekonomi, sosial dan politik menerusi telefon dari 30 April hingga 26 Mei lalu. Institut itu turut memaklumkan hanya 39% responden Melayu menyatakan mereka berpuas hati dengan prestasi Anwar sebagai Perdana Menteri, manakala responden China dan India masing-masing 74 dan 60%. Saudara-saudara sekalian, pendedahan ini memang luar biasa. Akhirnya, tembelang sebenar konon kajian MASA ini adalah ini dia, orang kuat Muhyiddin dan Mahathir patutlah tak puas hati prestasi kerajaan Madani. Jumpa lagi, bye-bye.